Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afrika binti Ahmad Azli. Nombor matrik saya adalah 33DI211028. Tajuk yang kami pilih adalah kemudaratan hendaklah dihilangkan. Kemudaratan dalam kaedah ini bermaksud suatu perkara yang menjadi kesukaran bagi mencapai kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, keturunan, akal dan harta. Dalam hal ini, kaedah ini sebenarnya menjelaskan bahawa tiap-tiap perkara yang boleh mendatangkan bahaya dan mudarat hendaklah dihapuskan. Itu adalah pendahuluan untuk kemudaratan hendaklah dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadira binti Mak Zagi dan nombor pendaftaran saya adalah 33DI21F1003. Berdasarkan pendahuluan sebagai tadi, Islam itu tidak boleh bahaya dan membahayakan. Sehingga dalam sesuatu keadaan Allah memberikan sesuatu kelonggaran atau keringanan demi kebaikan manusia itu sendiri. Seperti keadaan yang pertama, al-daruratu bi al-maghzurah, keadaan mudarat yang mengharuskan perkara yang dilarang. Al-darurah adalah sesuatu tidak boleh dicapai oleh manusia kecuali dengan lima asasi kepentingan manusia itu sendiri, iaitu akal, agama, keturunan, nyawa dan harta. Manakala al-mazurah adalah perkara yang terdapat dalam syarak yang dilarang ataupun yang diharamkan. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa Allah memberikan keringanan atau kelonggaran dalam sesuatu perkara ketika menghadapi kemudaratan yang boleh merenggut nyawa atau membawa keburukan kepada kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, dibenarkan atau diharuskan memakai bangka ketika dalam keadaan terdesak tiada makanan yang hampir-hampir merenggut nyawa sendiri kerana tidak mempunyai makanan. Ini dikenali dalam hukum fikih sebagai rukhsah ataupun kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Allah dalam sesuatu perkara yang untuk meneruskan kehidupan setiap manusia yang menghadapi kemudaratan. Dalam keadaan yang seterusnya, sesuatu perkara yang diharuskan ataupun diberi kelonggaran Allah dalam keadaan darurat hanya dihadkan menurut kadar darurat sahaja. Sebagai contoh, Islam mengharuskan perkara yang diharam ketika darurat menolak kemudaratan kepada manusia, tapi tidak patut bagi seorang Muslim mengambil peluang untuk terus-menerus berasa selesa dan senang dengan sesuatu yang haram atas alasan darurat. Sebagai contoh tadi, kita dibenarkan untuk memakai bangkai ketika dalam keadaan, namun sekadar atau dihadkan sekadar untuk cukup untuk meneruskan hidup sahaja, bukan sehingga kenyang ataupun memenuhi kepuasan diri sendiri. Kaedah ini membawa maksud bahawa keharusan perkara yang dilarang ketika darurat tersebut ada mengikut kadar keperluannya sahaja. Keadaan yang seterusnya ialah kemudaratan tidak boleh dihilangkan kemudaratan. Kaedah ini membawa maksud bahawa sesuatu kemudaratan yang dihilangkan atau disingkirkan tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Dalam keadaan yang sangat darurat ketika mengalami peperangan ataupun berkaitan nyawa sehingga mengorbankan orang lain demi keselamatan diri sendiri adalah sesuatu yang tidak harus dilakukan sehingga mendatangkan kemudaratan kepada kehidupan yang lain demi kelangsungan hidup diri sendiri. Sebenarnya perkara ini sangat dilarang kerana memberi kemudaratan kepada orang lain dan memberikan bahaya kepada orang lain. Yang kelima, kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Kaedah ini bermaksud jika kita tiada pilihan lain melainkan pastinya terpaksa menghadapi kemudaratan tersebut, maka hukumnya perlulah dipilih sesuatu yang lebih ringan kemudaratannya. Contoh yang kita boleh nampak adalah wanita yang hamil telah meninggal dunia namun anak dalam kandungannya masih hidup dan bergerak, maka Islam dibolehkan melakukan pembedahan perut terhadap wanita tersebut untuk menyelamatkan nyawa bayi dalam kandungannya apabila didapati bayi tersebut masih ada harapan untuk hidup. Kemudaratan bayi itu untuk meninggal adalah amat besar jika tidak dibedah ibu bayi tersebut. Aplikasi kaedah. Kaedah kemudaratan dihilangkan atau tiadakan adalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemajuan sains, teknologi dan kejuruteraan banyak membantu kehidupan manusia agar menjadi lebih mudah, selesa, cepat dan melampaui norma kehidupan biasa.
Walau bagaimanapun, kemudaratan yang timbul setelah wujudnya kecanggih-canggihan dalam bidang tersebut apabila penyalahgunaan timbul. Teknologi dan kejuruteraan sebenarnya dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kualiti kehidupan manusia tanpa mengabaikan pembangunan insan. Justru perlu etika prinsip perkara ini dengan berasaskan kepada etika dan prinsip syariah agar tidak dipersalahgunakan. Seseorang itu tidak boleh menghasilkan sesuatu yang sama bahayanya walaupun berbeza bentuk. Contohnya, seorang saintis telah menghasilkan produk yang membabukkan bagi menggantikan arak. Hukum juga adalah haram kerana kedua-duanya punya keburukan yang sama walaupun kaedah penghasilnya yang berbeza. Nama saya Aisyah Zira binti Ahmad Nazir, nombor matris 33DI21F1023. Kesimpulan yang boleh kami buat ialah, berdasarkan kaedah fikih tersebut, kesusahan ini juga menjelaskan kepada kita bahawa agama Islam itu membawa konsep kemudahan terhadap umatnya dan memberi keringanan, bukan kesusahan dan kesempitan. Walaupun begitu, mestilah terlebih dahulu menentukan musyakkah atau kesusahan yang menjadi sebab keringanan. Walaupun pada zahirnya dalam syariat Islam dan kehidupan seharian manusia mempunyai taklif yang juga berbentuk musyakkah atau kesusahan seperti kewajipan mencari rezeki dengan sepenuh tenaga dan kewajipan menunaikan tuntutan agama. Namun, sebenarnya itu bukan merupakan satu musyakkah bagi manusia. Tuntutan taklif tersebut tidak dikira musyakkah atau kesusahan kerana dari segi adat dan kebiasaan tidak menjadi bebanan kepada manusia, bahkan satu keperluan kepada mereka. Antara lain juga dalam syariat terdapat kesusahan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan. Untuk itu, kesusahan tersebut tidak boleh menjadi sebab untuk mewujudkan kemudahan atau keringanan atau ruksah. Sekiranya dalam hal tersebut dan semua perkara diberi ruksah, sudah pasti manusia tidak akan hidup sempurna. Contohnya, sekiranya mereka berusaha dan gigih mencari rezeki, mereka akan kesusahan. Sedangkan mencari rezeki itu adalah wajib. Kemudian barulah berserah kepada Allah. Terima kasih daripada saya.